maka tiada yang berlebih manfaat pula baginya itu daripada segala kitab Syaziliyah. Yakni kitab yang bermanfaat untuk golongan ini, golongan pertengahan ini, orang yang mana hatinya sudah mula bersinar, orang yang hatinya mula hidup, orang yang hatinya mula mencapai makna-makna tasawuf, makna-makna kebersihan hati itu dengan khusyuknya, dengan hadirnya, dengan tawakalnya. Orang telah hidup hati ini, maka kitab yang sesuai untuk mereka ini, yakni golongan mutawasit pertengahan ni, iaitu kitab-kitab Syaziliyah. Apa maksud kitab Syaziliyah? Yakni kitab-kitab yang ditulis oleh antaranya Al-Imam Abdul Hasan Syazili dan orang-orang ulama-ulama yang mengikuti perjalanan mereka ni, yang dinamakan sebagai Syaziliyah. Syaziliyah ni iaitu tarekat, nisbah kepada tarekat Syekh Abdul Hasan Syazili. Jadi tarekat ni telah melahirkan sejumlah alim ulama dan telah menulis kitab-kitab yang sangat banyak. Jadi kitab-kitab mereka itulah kitab-kitab khusus yang ditulis oleh ulama-ulama Syaziliyah ini. Kata Tok Syekh ini, itulah kitab yang lebih bermanfaat kepada orang yang mutawasit, orang yang pertengahan. Tapi tidak disebut contoh di sinilah. Cuma disebut sikit contoh. Seperti Hikam Ibnu Athaillah. Antara kitabnya adalah kitab Hikam. Jadi Syekh Abdul Samad di sini menarafkan kitab Hikam ini pada taraf yang sesuai untuk golongan mutawasit. Siapa dia golongan mutawasit? Orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya terbuang sifat-sifat yang buruk. Itu orang yang mutawasit, sesuai untuk mereka ni. Baik. Persoalannya seperti yang saya sebut, supaya jangan timbul kekeliruan lah. Perkaranya sama juga dengan kitab Minhajul Abidin tadi tu. Kitab itu tu Syekh Abdul Samad senaraikan dia untuk golongan mubtadi. Sebab isi dalam dia tu ada yang sesuai untuk golongan mubtadi, tapi kitab tu sendiri secara keseluruhannya melebihi tahap mubtadi. Sama juga dengan Hikam di sini. Kitab Hikam di sini Syekh Abdul Samad senaraikan dia untuk sesuai untuk golongan mutawasit, golongan pertengahan. Kelas 2 lah. Kalau dibagi kelas ada 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Kelas pertama tu rendah lah, bawah permulaan mubtadi. Kelas kedua mutawasit pertengahan. Kelas ketiga muntahi kesudahan. Kalau suruh nampak mudah. Jadi di sini Syekh Abdul Samad ni telah meletakkan kitab Hikam pada taraf mutawasit. Dan sudah saya jelaskan makna mutawasit itu. Baik, apakah kitab Hikam itu hanya untuk golongan itu atau macam mana? Maka saya kena jelaskan, samalah seperti kedudukan kitab Minhajul Abidin dan kitab Ihya Ulumuddin. Sama kedudukan. Dengan erti, isi kandungan kitab Hikam itu mengandungi perkara-perkara yang sangat diperlukan oleh golongan pertengahan ni. Tapi dalam masa yang sama, dalam kitab Hikam itu juga banyak pedoman-pedoman yang diperlukan oleh orang-orang peringkat permulaan. Cuma dalam tu ada bahagian yang sangat diperlukan, sangat sesuai dengan orang yang berada pada peringkat pertengahan. Macam tu. Sebab itu, kalau tuan-tuan nak dapat kepastian lagi, terutamanya yang boleh baca Quran Arab, boleh mengaji kitab Quran Arab, buka kitab Iqaz Al-Himam. Antara syarah terbaik yang dilakukan terhadap kitab Hikam adalah syarah yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Zarruq Al-Fasi. Itu antara syarah Hikam yang dianggap agak baiklah, antara yang terbaik. Kitab Hikam ni banyak syarah. Tok Pulau Mani itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik itu salah satu syarah kitab Hikam. Banyak lagi di Nusantara ni pun sudah ada sejumlah kitab syarah kitab Hikam yang sangat banyak. Di negara Arab pun sama. Negara Arab di Afrika, syarah kitab Hikam ni dengan jumlah yang sangat banyak. Sebab apa? Kitab ni suhu doa lalu. Suhu.
Banyaklah sebab-sebabnya kenapa kitab ini menjadi daya tarikan alim ulama, sehingga disyarah oleh sejumlah yang sangat ramai di antara alim ulama ni. Syekhul Azhar dulu, Syekh Abdul Halim Mahmud ada syarah dia. Almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ada syarah dia. Dan ramai lagi lah. Jadi antara sekian banyak syarah tu, yang agak padat, yang agak mendalam sikit, yang disyarah oleh Syekh Ahmad Zarruq, Syekh Ibnu Ajibah. Bukan Syekh Ahmad Zarruq, saya silap. Syekh Ahmad Zarruq dia ada syarah juga. Itu tokoh lain. Tapi yang saya maksudkan, yang saya nak kata tadi tu, iaitu Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Iqaz Al-Himam. Baik, dalam kitab tu saya nak terang banyak sikit ni sebab ini adalah aspek yang selalu orang jadi keliru. Tu saya nak terang banyak sikit. Orang yang tahu bahasa Arab, reti mengaji Quran Arab, dia buka kitab ni, Iqazul Himam oleh Syekh Ibnu Ajibah. Baik, di mukadimah kitab tu dia kata dalam kitab hikam ni, dalam kitab hikam dia ada 4 bahagian. Kandungan dia tu terbahagi pada 4 bahagian. Bahagian pertama adalah untuk orang awam, kata dia. Untuk orang awam. Dan kadar untuk orang awam ini sangat banyak dalam kitab hikam. Awfaru hazin disebut. Yani jumlah yang banyak, kadar yang mencukupi untuk orang awam ada dalam kitab hikam itu. Bahagian yang kedua juga berkait untuk orang awam juga, tapi dia menjurus kepada orang yang mutawasit pertengahan. Peringkat yang khusus dia ada seperingkat lagi untuk bahagian yang keempat, ketiga dan yang keempat tu adalah bahagian. Jadi supaya tidak terkeliru seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Somad di sini ni, bila dia kata untuk golongan mutawasit ini, maka kitab yang sesuai adalah kitab Syaziliyah yang dikarang oleh ulama-ulama, terutamanya yang mengikuti perjalanan Abdul Hasan Syazili ni, antaranya kitab Al-Hikam itu. Jadi jangan orang tersalah faham bahawa kitab ni untuk golongan ni. Orang peringkat permulaan dia mengaji kitab ni. Itu saya khabar tu. Supaya dia kena rojok kitab lain, supaya dia tahu bahawa kitab hikam ini dia sama macam Minhajul Abidin juga tadi tu, yang disenaraikan oleh Syekh Abdul Samad sebagai kitab mubtadi, tapi sebenarnya isi kandungan dan kitab keseluruhan melebihi tahap itu.